أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita membuka halaqah perbincangan ilmu pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, maka dapat lagi kita bertemu pada pagi ini dalam perbincangan beberapa perkara, mudah-mudahan keimanan kita bertambah meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah sedang jemaah, kehidupan kita ini akan sentiasa diuji, lebih-lebih lagi berkaitan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam satu firman-Nya, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannakum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang bermaksud barang siapa di antara mereka yang melakukan amal soleh, tak kiralah lelaki ataupun wanita, dalam masa yang sama mereka ini mempertingkatkan keimanannya kepada Allah, wa huwa mu'min, maka di antara ganjaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah Ta'ala akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Maka di antara nikmat yang kita mahukan di atas dunia adalah kita nak Allah Ta'ala hidupkan kita dalam keadaan yang baik, diberikan keluarga yang baik, dikurniakan kepada kita rezeki yang baik. Maka kita kena perhatikan keimanan kita saban hari sidang Jumaat. Dan Nabi SAW ada juga bersabda dalam sepotong hadis, khairukum man tala amruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang apabila dipanjangkan umur, makin baiklah amal ibadahnya. Maka mudah-mudahan pada pagi ini, perkongsian ilmu kita pada hari ini, antara tujuannya untuk kita meningkatkan keimanan kepada Allah, dalam masa yang sama kita nak kehidupan kita ini Allah Ta'ala corakkan dengan kehidupan yang baik. Maka kita teruskan perbincangan berkaitan himpunan nasihat daripada Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Qala al-musannifu rahimakullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pada pagi ini, himpunan nasihat yang ke-17 berkaitan tentang dua sangkaan. Kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, Tuba liman kana lahu aqlun amiran wa hawahu asiran. Wa wailun liman kana lahu hawahu amiran wa aqluhu asiran. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beruntunglah, tuba, beruntunglah bagi sesiapa di antara kalian yang menjadikan akal fikiran kalian itu sebagai pemerintah ataupun raja, dan kalian menjadikan hawa nafsu itu sebagai tawanan. Ini di antara golongan yang beruntung, golongan yang selamat.
Kehidupan dia menjadikan akal fikiran yakni yang Allah Ta'ala berikan kepadanya untuk dia mendalami ilmu, untuk dia merenung keajaiban kekuasaan Allah, untuk dia mengambil iktibar pengajaran daripada apa yang dilihat ataupun dilalui. Dan inilah di antara konsep orang yang beruntung. Dalam masa yang sama kehidupannya dia menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan. Bukan sebagai raja yang menyuruh kepada anggota badannya melakukan perkara-perkara tanpa melihat daripada sudut hukum Allah. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi, kamu adalah golongan yang beruntung. Yang kedua, kata beliau, wawailun, golongan yang celaka. Golongan yang tidak beruntung. Golongan yang akan menyesal pada satu hari. Golongan yang akan mengalami kesedihan yang luar biasa pada hari perhinturan amalannya. Di antara ciri-cirinya sidang jemaah, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai raja. Apa yang aku buat pada hari ini adalah kehendak hawa nafsuku. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya hawa nafsu kita ini akan mendorong kepada perkara-perkara yang tak baik. Perkara-perkara yang keji. Perkara-perkara yang kotor. Perkara-perkara yang hina. Meskipun dia tahu bahawasanya hawa nafsu itu akan membawa kepada kelembah kebinasaan, akan tetapi kehidupannya dia nak berpaksikan dengan hawa nafsu. Ini masalahnya sidang jemaah. Kata Al-Imam An-Nawawi, kamu akan duduk dalam golongan wawailun. Orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa yang sama dia mempunyai akal fikiran, mempunyai ilmu yang banyak, mempunyai kenalan-kenangan orang yang berilmu. Akan tetapi semua perkara tersebut dia menjadikan sebagai asiran, tawanan. Diikat baik-baik. Dia bukan jadikan sebagai pedoman dan sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat. Yang pertamanya sidang jemaah, dalam konsep perjalanan kehidupan kita ini, kita kena tahu bahawasanya setiap perkara, setiap hari yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebagai satu medan ujian. Ada orang sidang jemaah dia berasa senang lenang, berasa selesa kerana mereka ini tidak faham bahawasanya setiap hari yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya bukan dalam bentuk ujian. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Kamu jangan menyangka bahawasanya orang kufur kepada Allah Ta'ala itu yang Allah Ta'ala panjangkan umur dia, dia merasakan dialah yang paling baik. Kami ni ustaz, keturunan kami ni semua 90 tahun ke atas hidup. Kami ni orang yang dipanjangkan umur dan dia merasa selesa. Dalam masa yang sama sidang jemaah dia tidak tahu bahawasanya setiap hari yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya adalah satu bentuk ujian. Yang Allah Ta'ala nak tengok di manakah kamu berada, kenal ataupun tidak kamu kepada Allah. Sebab itu sebahagian daripada ulama menyebutkan sidang jemaah, apabila kita ini menyangka man tawahama annalahu waliyan awla min Allah. Kita menyangka pada hari ini bahawasanya kita ini mempunyai penolong yang lebih baik daripada Allah. Kita ini mempunyai jalan yang ada selain daripada Allah Ta'ala itu, maka kata ulama tersebut, qallat ma'rifatuhu billah. Orang ni sebenarnya tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dia merasakan aku panjang umur sebab aku sehat. Aku panjang umur sebab aku ni orang yang cerdik. Aku panjang umur sebab aku ni orang yang hebat dan sebagainya. Maka kata ulama tersebut, qallat ma'rifatuhu billah. Sebenarnya pada hari ini kamu gagal dalam ujian untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini sidang jemaah kita kena keluar daripada kelompok yang merasakan selesa apabila tidak diuji.
Bahkan setiap hari yang kita bangun pada hari ini, kita kena merasakan bahawasanya aku akan diuji pada hari ini. Dan orang yang beriman sidang jemaah, dia sebenarnya mempunyai rasa takut untuk berhadapan dengan hari yang baru. Kerana dia menanti apakah bentuk ujian yang telah Allah Ta'ala akan ujikan dia pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut sidang jemaah, tidak ada seorang pun yang akan mengetahui apa yang akan dilakukannya pada hari esok. Wala taksibu ghada. Tidak seorang pun yang akan ketahui apa yang dia akan lakukan pada hari esok. Dan apa yang berlaku pada hari esok menjadi rahsia di pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu sidang jemaah, sebaik-baik orang yang bersyukur, kata baginda Nabi SAW dalam sepotong hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Apabila dia bangun pada setiap hari dalam keadaan aminan fi sirbihi, dia merasakan aman, tidak duduk dalam golongan yang tidak selamat dan sebagainya. Dia duduk dalam keadaan yang aman. Seperti mana kita pada hari ini, bangun setiap pagi dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang aman. Dalam masa yang sama, kata baginda Nabi, mu'afan fi jasadihi. Dia merasa bahawasanya tubuh badannya sihat sejahtera. Bangun dalam keadaan yang selamat, dalam masa yang sama tubuh badannya sihat sejahtera. Maka dua nikmat ini, kata baginda Nabi SAW, faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Seumpama dia mendapat nikmat seisi dunia sidang jemaah. Besarnya nikmat kita ni duduk dalam keadaan yang selamat, besarnya nikmat tubuh badan kita ini sihat, kata baginda Nabi, inilah sepatutnya dirasakan oleh seseorang hamba untuk kembali bersyukur kepada Allah. Tetapi malangnya di antara hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak perhatikan dua nikmat ini. Bangun dalam keadaan aman, lupa untuk mensyukuri Allah. Bangun dalam keadaan aman, lupa untuk bersujud kepada Allah. Bangun dalam keadaan sehat, kurangnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perhubungan kamu sangat jauh kepada Allah. Sebab itu sangkaan-sangkaan ini kita kena ubah. Kerana satu hari nanti Allah Ta'ala akan bongkarkan seluruh rahsia kita. Apa yang kamu niatkan, apa yang kamu matlamatkan, apa yang kamu letakkan tujuan di atas dunia. Wa hussila ma fis sudur. Allah Ta'ala akan bongkarkan apa yang ada di dalam hati kamu. Kurangnya bersyukur kepadanya, kurang mengingatinya sidang jemaah. Sebab itu setiap pagi banyakkan berdoa. Ada orang dimulakan paginya dengan bacaan Al-Quran. Ada orang mulakan paginya dengan zikir. Ada orang mulakan paginya dengan wirid-wirid ma'thurat. Ini di antara perhubungan supaya mereka ini sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sidang jemaah, dalam konsep hawa nafsu ini juga, kita sedia maklum bahawasanya iblis akan sentiasa menghasut hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka iblis menyatakan kepada Allah dalam suratul A'raf yang Allah Ta'ala rakamkan perbualannya, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lakum siratakal mustaqim. Dan jemaah, di antara bentuk ujian yang Allah Ta'ala akan uji hambanya, kamu kalah ataupun menang dengan ujian iblis. Kerana iblis ini berjanji pada Allah, akan kami hasut, akan kami ganggu kepada hamba-hambamu yang berada di siratakal mustaqim, di jalan yang lurus. Mereka akan ganggu. Ganggu macam mana, ustaz, saya hari-hari datang ke masjid. Ada orang cakap macam tu. Ganggu macam mana, ustaz, saya hari-hari tutup aurat. Ganggu macam mana, ustaz, saya hari-hari beribadah. Meskipun kalian tidak melakukan perkara-perkara yang dinamakan sebagai dosa besar dan sebagainya, syirik dan sebagainya, akan tetapi iblis ini akan datang daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Thumma la'atiyannakum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim.
Dia akan datang daripada depan kita, belakang kita, kanan kita dan kiri kita. Semata-mata untuk menjadikan kita ini thumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Dia kata kepada Allah supaya kamu akan menyaksikan bahawasanya tidak akan ramai yang akan mensyukuri kepadamu, wahai Allah. Dia akan menghasut kita supaya kita ni jangan jadi golongan yang bersyukur. Macam mana ibadah dalam keadaan yang tidak bersyukur? Apabila niat kita, nawaitu kita ini bukan kerana Allah. Maka mereka akan datang daripada setiap penjuru supaya kita ni sidang jemaah menjadi hamba yang beribadah dalam keadaan yang riak. Beribadah dalam keadaan yang sombong. Datang ke masjid dalam keadaan takabur. Subhanallah. Ini di antara perkara yang kadang orang tak perasan. Supaya kamu jangan jadi orang yang bersyukur, kata iblis tersebut. Maka maksud syukur yang sebenar sidang jemaah, kata ulama, syukur yang sebenar adalah orang yang tidak senang apabila dipuji. Orang yang tidak senang apabila dipuji dan tidak sedih, tidak marah apabila dikeji. Ini orang yang bersyukur. Sebab itu sidang jemaah ada satu kata-kata ulama, man ahabba an yusafa bima laysa indahu minal khair wa kariha an yudhkara bima fihi minasy syarr fa'lam annahu mura'in. Dan apabila sesiapa di antara kamu suka kepada perkara-perkara orang lain sebut kepada kamu perkara yang baik, tapi sebenarnya pada hakikat tidak ada kebaikan itu pada diri kamu. Dalam kata istilah yang mudah, orang yang suka dipuji. Dalam masa yang sama, wa kariha an yudhkara bima fihi minasyarr. Kamu ataupun orang tersebut benci kepada seseorang yang menyebut keburukan yang sebenarnya ada dalam diri kamu. Dia suka orang puji walaupun pujian itu pada hakikatnya tak ada dalam diri. Dalam masa yang sama dia tak suka, dia benci, dia marah kepada orang yang menyebut keburukannya dalam masa yang sama sebenarnya ada keburukannya dalam diri dia. Kata ulama tersebut, fa'alam annahu mura'in. Ketahuilah, itu di antara tanda-tanda orang yang riak. Itu hari ini sidang jemaah, kita kena buat amalan kalau boleh, janganlah ada ruangan untuk dipuji. Tak apa sidang jemaah, orang tak puji, orang tak nampak, orang tak sanjung. Ini bukan di antara penilaian Allah. Kerana iblis akan cuba sedaya upaya kita ini kalau beribadah bukan nawaitunya kepada Allah. Kita ni kalau boleh ibadah di pandangan Allah Ta'ala itu kosong. Dia akan cuba hasut. Seperti mana firman yang Ustaz baca tadi, dia akan datang daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Kenapa hari ni aku datang ke masjid, orang tak puji aku? Dan orang yang biasa dipuji sidang jemaah, dia menanti pujian pada hari esok. Dan apabila tidak dipuji pada hari esok, dia menanti pujian pada satu hari nanti. Sehingga penyakit ini tertanam di dalam hati mereka. Awak sidang jemaah. Satu hari sidang jemaah, apabila Al-Imam Asy-Syafi'i datang ke rumah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Yang mana sidang jemaah, Imam Ahmad Ibn Hanbal ini suka bercerita tentang perwatakan sifat-sifat Al-Imam Asy-Syafi'i kepada anaknya. Sehingga anaknya sidang jemaah menyatakan, wahai ayahku, kenapa kamu selalu menceritakan kepada kami tentang Al-Imam Asy-Syafi'i? Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menceritakan sidang jemaah, keperluan Imam Syafi'i ini seumpama kesihatan di dalam tubuh badan seseorang. Macam kita lah. Kita mempunyai tubuh badan, apa yang kita perlukan? Kita nak tubuh badan kita sihat. Dalam masa yang sama, kata Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, seumpama matahari kepada bumi. Bumi perlukan matahari. Kita perlukan matahari. Maka
Datanglah Al-Imam Asy-Syafi'i ke rumah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal pada satu hari. Jadi sidang jemaah, biasalah orang datang ni dia akan jamu makan. Dijamukan makanan sidang jemaah pada hari tersebut. Anak kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal ini melihat Imam Syafi'i ini makan dalam keadaan yang sangat banyak. Dia makan dalam keadaan kuantiti yang begitu banyak. Jadi kata anak Imam Ahmad Ibn Hanbal kepada ayahnya, apa yang istimewa pada Syafi'i? Sedangkan pada hari ini aku nampak dia makan dalam keadaan yang terlalu banyak. Yang kedua sidang jemaah, disediakan satu bekas air untuk mengambil wuduk pada malam hari. Namun air tersebut tidak disentuh. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i terbaring berehat sehingga ke waktu subuh. Masuk waktu subuh barulah Al-Imam Asy-Syafi'i bangkit dan solat berjemaah bersama-sama. Bertambah peliklah anak Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maka sidang jemaah, ditanyakan kepada ayahnya dan ayahnya menyuruh anaknya bertanya sendiri kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kamu akan dapat jawapan kepada Al-Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i menyebutkan sidang jemaah yang pertama, aku makan hari ini terlalu banyak kerana aku mengetahui ayahmu, yakni Imam Ahmad Ibn Hanbal, sangat teliti berkaitan tentang halal di dalam makanan. Sangat teliti berkaitan tentang keberkatan di dalam makanan, maka aku nak mengambil keberkatan daripada makanan tersebut. Subhanallah. Orang yang alim sidang jemaah, dia tidak akan lepas untuk merebut keberkatan daripada sudut-sudut yang dia boleh ambil. Begitu juga di kita sidang jemaah, yang mana pada hari ini kalau kita nampak ada laluan untuk kita mendapat keberkatan daripada Allah, jangan mempersiakan peluang tersebut. Contoh yang paling mudah, datanglah ke masjid. Ini tempat barakah. Ini tempat yang memang kita tahu sidang jemaah Allah Ta'ala akan payungkan dengan keberkatan. Di antara janji Nabi SAW, 7 golongan yang dinaungi di dalam arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antaranya orang yang hatinya terletak cintanya kepada masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya tertarik dengan rumah Allah. Keberkatan ini kalau orang alim nampak, orang berilmu nampak, dia tidak akan lepas sidang jemaah. Seperti mana Al-Imam Syafi'i, dia bukan makan sebabkan dia tu tamak haloba, tidak. Tapi dia nak dapatkan keberkatan yang banyak daripada sudut makanan yang disediakan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Yang kedua, dia kata, aku tidak mengambil air daripada bekas yang kamu sediakan kerana aku mempunyai wuduk daripada waktu Isyak tersebut. Jadi mereka ini menyangka Al-Imam Asy-Syafi'i pada malam tersebut tidur, bahkan tidak tidur. Hanya pejamkan mata sahaja. Apa yang dikata pada malam tersebut, aku tidak tidur, bahkan aku memikirkan satu hadis Nabi SAW dan aku dapat keluarkan 70 kaedah daripada fiqh daripada hadis tersebut. Tidurnya orang alim bukan tidurnya yang sia-sia. Tidurnya orang alim masih lagi memikirkan tentang agama. Tidurnya orang alim masih memikirkan sumbangannya kepada manusia. Ini di antara ciri-ciri orang yang akan merebut dengan kebaikan. Kembali kepada kupasan kita tadi, jangan jadikan hawa nafsu itu sebagai pemerintah. Yang mana kita melihat makanan daripada sudut nafsu, maka kita akan dapatlah daripada habuan nafsu. Yang mana sidang jemaah, kalau kita melihat daripada malamnya tidur itu berbentuk nafsu, maka kita akan dapatlah lena dalam keadaan yang sangat kosong. Hari ini sidang jemaah bangkit, di antara perkara yang Nabi SAW menyebut, Allah Ta'ala akan suka kepada hambanya yang sentiasa bertaubat kepadanya. Wallahu afrahu bi taubatil abdi.
Allah Ta'ala sangat gembira kepada hamba-Nya setiap hari yang bertaubat kepada Allah. Maka hari ini penuhkan taubat kepadanya. Ada yang menyebut Nabi SAW bertaubat sehari sebanyak 100 kali. Ada yang menyebut sidang jemaah Nabi bertaubat sehari sebanyak 70 kali. Ini nak menandakan sebagai apa? Nak menandakan sebagai Nabi menggalakkan kita supaya kita melakukan amalan yang dicintai oleh Allah. Meskipun kita tahu Nabi itu seorang insan yang terjamin dirinya dunia dan akhirat daripada perkara yang tidak baik. Tapi Nabi tetap bertaubat sebanyak 100 kali. Nak menggambarkan di sini sidang jemaah ini di antara contoh yang baik untuk kita ketahui ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala suka. Dan ada satu hadis qudsi sidang jemaah yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, perkara-perkara yang kita nampak seperti mana hari ini tidak hidup. Akan tetapi sidang jemaah mereka ataupun ciptaan Allah Ta'ala itu hidup sebenarnya. Di antaranya langit yang terbentang luas kita nampak pada hari ini. Ada ulama menyatakan sidang jemaah nak comparekan langit dengan bumi. Seumpama satu batu yang kecil dilemparkan di tengah padang pasir. Dan padang pasir itu umpama langit yang terbentang luas. Kecilnya bumi. Kalau nak dikomparekan dengan kita pada hari ini, kecilnya kita sidang jemaah. Tak ada apa-apa. Meskipun hari ini tuan-tuan mempunyai satu jawatan yang tinggi. Meskipun tuan-tuan pada hari ini mempunyai satu kekayaan yang luar biasa. Tapi nak dibandingkan dengan kekuasaan Allah, kita tidak ada apa-apa. Baik, dalam hadis qudsi tersebut, Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya langit, gunung ganang, dan juga lautan meminta izin kepada Allah, Ya Rabb, i'dzan li an uhriqa ala ibni Adam. Berikan keizinan kepada kami untuk kami hempap, impit kepada anak-anak Adam. Yang mana perilakunya sidang jemaah makan daripada kurniaan kamu akan tetapi tidak mensyukuri kepada kamu. Makan daripada kurniaan yang kamu berikan akan tetapi sembah selain daripada kamu. Sebab itu kita kembali kepada poin yang pertama tadi sidang jemaah. Kita ni sebenarnya hari ni terleka sebabkan kita ni lupa kita sedang diuji. Yang mana bentuk ujian itu seluruh makhluk di sekeliling kita ini menjadi saksi. Langit dia nampak anak-anak Adam ni ramainya makan daripada kurniaan Allah tapi kurangnya bersyukur pada Allah. Gunung ganang melihat perwatakan anak-anak Adam ini makan daripada kurniaan Allah tapi sembah selain daripada Allah. Mereka ini minta izin supaya mereka ini hempap kepada mereka. Jawab Allah Subhanahu wa taala, "Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum." Kalau kamu menjadi Tuhan yang menciptakan mereka, nescaya kamu akan mengasihi mereka. Allah Ta'ala sangat sayang pada hamba-Nya. Kita hari ini, meskipun sebelum ni kita dah lalui dengan jalan-jalan yang hitam, dalam jalan-jalan yang gelap, maka sidang jemaah jangan jadikan perkara tersebut untuk kita berputus asa daripada rahmat Allah. Ustaz, saya tak pandai baca Quran. Bukan itu jalan untuk kita tidak datang ke masjid. Ustaz, saya punya keluarga dah jauh daripada landasan agama. Bukan itu alasan untuk kita tidak bersujud kepada Allah. Allah Ta'ala sayang kepada hamba-Nya yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusi yang terakhir sidang jemaah pada pagi yang mulia ini, hadis Nabi SAW menyatakan bahawasanya kita ini akan disoal tentang beberapa perkara. Yang pertama sidang jemaah, an umrihi fima afnahu. Akan disoal kepada umur kita, di manakah kita gunakan, kita habiskan umur kita. Maka orang yang dipanjangkan usia pada hari ini, bukan selain kita menyambut ulang tahun kelahiran, bahkan berdoalah kepada Allah agar umur kita ini diberkati olehnya.
agar perkara-perkara yang kita habiskan di dalam umur kita ini menjadi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dipanjangkan umur sidang jemaah, dia tidak tahu perkara tersebut, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'al. Akan ditanyakan tentang ilmunya, daripada ilmu tersebut apa yang kamu buat. Ada orang dia menjadikan ilmu sebagai satu jalan untuk dia mendakwah orang. Dia menceritakan tentang Islam. Dan ada orang sidang jemaah dia menjadikan ilmu itu sebagai satu demand untuk diri dia. Kalau nak panggil saya, ini bayaran saya. Ada orang. Kalau nak panggil saya, beri tak, ini di antara rate saya. Maka sidang jemaah ilmu itu akan ditanya di manakah dan apakah yang kita buat. Maka kalau ada ilmu sidang jemaah, yang pertama bentukkan diri dengan ilmu tersebut. Semakin tinggilah ilmu seseorang itu, semakin tunduklah dia kepada Allah Ta'ala mahupun manusia. Semakin tawaduk. Jangan jadikan orang yang berilmu tinggi semakin bongkak, semakin riak dan semakin takabur. Ini perkara yang sangat tidak dituntut dalam Islam. Wa an malihi min aina iktasaba. Akan ditanyakan berkaitan tentang hartanya, daripada mana dia perolehinya. Berkaitan tentang harta ni kita sangat perlu teliti. Daripada sudut halal dan haram, kena sensitif. Satu hari seorang raja, apabila melihat sidang jemaah ada orang yang sedang bermusafir di depan istananya, yang dia berhenti di depan istananya, yang mana di depan istananya ada satu pokok yang sangat rimbun. Dan di tangan orang musafir itu dibawa sebuku roti. Dan dimakan sidang jemaah roti tersebut dalam keadaan dia melafazkan laungan yang begitu kuat. Alhamdulillah, Alhamdulillah disebut. Jadi seorang raja ni sidang jemaah tertarik. Kenapa? Orang tadi ni terlalu excited. Sedangkan dia tengok tak ada apa-apa pun. Sedang rehat di bawah pokok dan dalam masa yang sama membawa satu buku roti dia makan. Jadi diberitahu kepada pembantu istananya, panggil orang tadi masuk ke dalam istana, aku nak jumpa dia. Dihidangkan sebelum itu sidang jemaah makanan yang begitu banyak, makanan yang begitu lazat, pelbagai juadah dihidangkan pada hari tersebut. Jadi orang yang tadi sidang jemaah masuk ke dalam istana, apabila masuk ke dalam istana tidak tertarik pun dengan makanan-makanan yang disediakan. Walaupun disediakan banyak, tidak tertarik. Jadi ditanyakan oleh raja tersebut, aku melihat kamu menyebutkan kalimah syukur begitu kuat, apa yang menyebabkan kamu begitu gembira pada hari ini? Maka orang tadi menyebutkan sidang jemaah, aku bersyukur dengan nikmat hari ini. Apa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu? Aku ada tempat untuk berteduh dan aku ada makanan, iaitu sebuku roti untuk aku makan. Apa yang special sangat? Dia kata, tidak memandang daripada sudut special, bahkan aku memandang daripada sudut di manakah aku mengambil nikmat tersebut. Maka aku yakin, soalan akan ditanyakan kepada aku tidak begitu banyak daripada kamu, wahai raja, yang Allah Ta'ala berikan banyaknya nikmat, tetapi tidak pernah menyebut kalimah Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terduduk raja tersebut sidang jemaah. Rupa-rupanya hari ini dia kata, aku dihidangkan dengan nikmat yang banyak, dengan makanan yang banyak, aku tidak pernah menyebutkan kalimah syukur, pasti banyak soalan kepada aku berbanding dengan orang yang sedang musafir tadi. Subhanallah. Dan yang terakhir, wa'an jismihi fima ablahu. Akan ditanyakan soalan berkaitan tentang anggota badan kita. Apakah yang kita lakukan di atas dunia? Kesidang jemaah, tubuh badan ini juga menjadi satu ujian buat kita. Sebelum kita nak berkata-kata, maka perhatikanlah kata tersebut. Kata orang sidang jemaah, kalau kita nak menegur kesalahan orang lain,
maka tegurlah daripada sudut kelemahan orang tersebut sahaja. Seumpama kamu mempunyai luka di tangan, rawatlah hanya di tangan sahaja. Bukan ceritakan tentang kamu ni ada sakit, kamu ni ada salah sini, kamu ni ini dan sebagainya. Jaga daripada sudut mulut. Ada orang sidang jemaah, mulut ni menjadikan satu jalan untuk dia dihumbankan ke dalam neraka. Nak tegur orang, bukan sekadar tegur, bahkan buka aib dan sebagainya. Yang kedua sidang jemaah, jadikanlah tangan ini untuk sentiasa berbakti, berdakwah kepada ajaran Islam. Ada orang sangat sensitif bab tenaga kerja dia ni. Lebih-lebih lagi dalam sudut agama. Walaupun nampak satu plastik sampah di depan matanya, di dalam rumah Allah Ta'ala, tapi dia kata ini bukan kerja dia. Apa, Tok Siap ada, tukang cuci aja, ni kerja tukang cuci. Paling tak jumpa Tok Siap pun dia akan panggil Tok Imam. Tok Imam, bersihkan ni, kotor sangat ni. Ambillah satu jalan ujian hari ini, aku dihadapkan oleh Allah Ta'ala, kekotoran tersebut tidak mampu semua, jangan tinggal semua. Buatlah sidang jemaah, ini di antara ujian anggota badan kita. Seterusnya sidang jemaah berkaitan anggota badan ini, semua anggota badan kita akan menjadi saksi dengan apa yang kita lakukan. Sehingga perkara yang kita tidak sedar berbentuk satu nikmat kurniaan Allah Ta'ala, iaitu kulit. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Anggota yang lain ini akan berkata kepada kulit, wahai kulit, kenapa kamu menjadi saksi kepada kami? Kerana kulit satu hari akan menjadi saksi apa yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita. Yang terakhir pada hari ini, di antara perkara yang kita boleh elak daripada penyakit-penyakit riak ini, apabila orang puji kepada kita, teruslah mengambil langkah, menegurlah diri kita sendiri di dalam hati bahawasanya saat orang puji kita, sebenarnya Allah Ta'ala tutup beribu-ribu aib kita sebenarnya. Orang tak nampak aib kita. Bahkan orang nampak perkara yang baik. Allahu Akbar. Saat orang puji, sebenarnya orang tak tahu aku ni banyak aib. Maka pujian tersebut akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, terima kasihlah kerana pada hari ini Engkau tutup aib aku, sedangkan orang di luar sana banyak nampak kebaikan aku. Bukan pujian tersebut menyebabkan kita ni bangga dan besar diri. Bahkan pujian tersebut kita kembali pada Allah, yang mana pada hari tersebut Allah Ta'ala tutup aib kita. Yang kedua, yang terakhir, banyakkanlah doa sidang jemaah. Di antara doa yang boleh Ustaz kongsikan di sini, Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Doa dalam ma'thurat ada. Ya Allah, aku berlindung daripadamu perkara-perkara yang aku boleh mensyirikkan kamu, wahai Allah, sedangkan perkara tersebut aku tahu. Dan aku berlindung yang Allah daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan aku syirik kepadamu, sedangkan perkara tersebut aku tidak tahu. Dan di antara ulama menyebutkan syirkul asghar, syirik yang kecil, adalah apabila seseorang itu menanamkan sifat-sifat riak di dalam hati dan dirinya. Jadi mudah-mudahan beberapa perkara yang Ustaz kongsikan di sini menjadi salah satu benteng pertahanan kita supaya apa yang kita lakukan pada hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Ya, bersangka baiklah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita, tentukan kepada kita pada hari ini, hanya semata-mata untuk kita ini menjadi hamba-Nya yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya sidang jemaah, sebelum melakukan sesuatu perkara, jadikan akal fikiran, ilmu pengetahuan daripada sudut syariat Islam itu sebagai raja, dan jangan jadikan sidang jemaah hawa nafsu itu sebagai raja. Bahkan kita ikat siap-siap sidang jemaah
hawa nafsu itu sebagai tawanan. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.